Salam sejahtera. Ini adalah 71 harta yang dimiliki oleh Tun Daim Zainuddin. Pastinya salah satu daripadanya Anda tak pernah tahu. Baru saja Anda tahu selepas Anwar Ibrahim membongkar kekayaan maha kaya ini. Kita bersyukur kerana sebelum ini kita tak pernah tahu pun berapa kekayaan Daim Zainuddin, Tun Mahathir Mohamad, anak-anak Tun Mahathir dan orang-orang lain. Tetapi sejak akhir-akhir ini, selepas dipaksa membuat pengisytiharan harta, barulah kita tahu rupa-rupanya kekayaan mereka semua ini bukanlah satu dongeng semata-mata. Kalau sebelum ini kita mendengar ianya seperti dongeng sahaja, yang kata mereka kaya, sangat kaya, maha kaya dan sebagainya tanpa mendapat bukti, maka sekarang ini kita mula sedar dan kita sudah mula tahu bahawa rupa-rupanya ia bukan dongeng semata-mata. Mengikut laporan ini di Info Rakyat, ini adalah 71 harta yang dimiliki oleh Tun Daim Zainuddin. Kaya macam Ismet Ulam Raja. Ini merupakan 71 harta yang dimiliki oleh bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin. Harta itu termasuk kenderaan mewah, syarikat dan hartanah di sekitar Kuala Lumpur. Bagaimanapun, Tun Daim telah dihadapkan ke Mahkamah Session di sini atas pertuduhan gagal mematuhi notis dan tidak mengisytiharkan harta-harta tersebut. Saudara-saudara sekalian, antara Tun Daim 85 tahun atau nama sebenarnya C. Abdul Daim Zainuddin yang hadir ke Mahkamah berkerusi roda, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas dituduh ataupun selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azra Alwi. Berikut ialah senarai 71 aset berkenan yang mana Tun Daim Zainuddin dikatakan gagal mematuhi notis untuk mengisytiharkan harta-harta tersebut. Saudara-saudara sekalian, kita bacakan satu persatu senarai aset tersebut. Untuk bank account yang dimiliki oleh Tun Daim Zainuddin ialah akaun Amanah Saham Nasional Berhad ASB dan Amanah Saham Nasional ASN dengan nombor keahlian 000059400980. Itu bank account yang dikatakan gagal diisytiharkan oleh Daim Zainuddin. Manakala kenderaan yang dimiliki oleh Daim Zainuddin yang mungkin Anda tak pernah tahu dan telah pun dikatakan gagal diisytiharkan ialah kenderaan pertama nombor 1 Mercedes-Benz 600 SEL dengan nombor pendaftaran KV8989. Kedua, Jaguar XJS HE nombor pendaftaran MP11. Nombor 3, Mercedes-Benz 450 SEL dengan nombor pendaftaran WU11. Nombor 4, Mercedes-Benz 450 SLC dengan nombor pendaftaran KL11. Nombor 5, Rolls-Royce 2 Excel Rigid Body nombor pendaftaran WY11. Nombor 6, Austin Morris Austin nombor pendaftaran BG9290. Austin nombor 7 atau nombor 6, Austin Morris dengan pendaftaran BG9290. Nombor 7, Ford Perfect nombor pendaftaran KX988. Manakala ini pula beberapa syarikat yang telah diseneraikan dimiliki oleh Daim Zainuddin yang dikatakan tidak diisytiharkan. Ada berpuluh. Kita bacakan satu persatu. Syarikat yang dimiliki, yang pertama, Ibu Kota Development Sdn Berhad. Nomor 2, Maya Seni Holding Sendirian Berhad. Nomor 3, Menara Ampang Sendirian Berhad. Nomor 4, Dream Cruise Sendirian Berhad.
Nombor 5, Land Belt Corporation Sdn Bhd. Nombor 6, Kenari Teliti Sdn Bhd. Nombor 7, FNQ Advanced Materials Sdn Bhd. Nombor 8, Kota Tandop Development Sdn Bhd. Nombor 9, Alun-Alun Research Sdn Bhd. Nombor 10, Dasar Seroja Sdn Bhd. Nombor 11, Gigantic Promotion Sdn Bhd. Nombor 12, Jupiter Alliance Sdn Bhd. Nombor 13, Inayat Realty Sdn Bhd. Nombor 14, Swasai Urus Sdn Bhd. Nombor 15, Avilion Bhd. Nombor 16, Meridian Heaven Sdn Bhd. Nombor 17, Avilion Vista Hotel Sdn Bhd. Nombor 18, West Access Sdn Bhd. Nombor 19, Fortune Valley Sdn Bhd. Nombor 20, Reliance Ecom Sdn Bhd. Nombor 21, Admiral Marine Bhd. Nombor 22, Golden Envy Sdn Bhd. 23, Mela Lifestyle Sdn Bhd. Nombor 24, AVI Spa Sdn Bhd. Nombor 25, Avilion Hotel Group Sdn Bhd. Nombor 26, RPB Capital Holding Sdn Bhd. Nombor 27, Genius Field Sdn Bhd. Nombor 28, Festive Place Sdn Bhd. Nombor 29, Avilion Suite Hotel PD Sdn Bhd. Nombor 30, Taman Unik Sdn Bhd. Nombor 31, Admiral Cove Development Sdn Bhd. Nombor 32, Nestline Sdn Bhd. Nombor 33, RPB Development Sdn Bhd. Nombor 34, OS Resources Sdn Bhd. Nombor 35, Avilion Hotel Sdn Bhd. Nombor 36, Avilion Hotel International Sdn Bhd. Nombor 37, Admiral Hotel Hill Hotel Sdn Bhd. Nombor 38, Reliance Shipping and Travel Agencies Perak Sdn Bhd. Nombor 39, hartana di bawah syarikat. Antara hartana yang dimiliki oleh Daim Zainuddin yang dikatakan tidak diisytiar harta ini ialah antaranya nombor hak milik 79053 lot 265 section 89 nombor 325 Richie Kondo Sdn Bhd dan pelbagai lagi yang disenaraikan di sini saudara-saudara sekalian. Yang mengejutkan kita ialah betapa banyaknya 71 nilai hartana. 71 harta yang dimiliki oleh Tun Daim Zainuddin. Kalau tak diberitahu sebelum ni, kita pun tak tahu. Share video ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan terkini daripada mahkamah yang berkaitan dengan Daim dan Zainuddin. Saudara-saudara sekalian, daripada Malaysia kini dilaporkan Daim dan keluarganya gagal mendapatkan kebenaran cabar siasatan SPRM. Dengan kata lain, kebenaran ataupun semakan ataupun rayuan ataupun kehendak daripada keluarga dan Daim Zainuddin gagal dan kalah, ditolak oleh mahkamah. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya hari ini dilaporkan gagal mendapatkan kebenaran mahkamah untuk meneruskan semakan kehakiman mereka terhadap siasatan SPRM ke atas mereka. Hakim Wan Ahmad Farid Wan Saleh Patang tadi melaporkan menolak permohonan kebenaran semakan kehakiman pemohon. Dengan keputusan itu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak lagi akan meneruskan perbicaraan mengenai merit tindakan undang-undang tersebut. Antara relief yang dimohon dalam tindakan undang-undang itu adalah untuk membatalkan pertuduhan jenayah tidak mengisytiharkan aset oleh Daim Zainuddin dan istrinya Naimah Abdul Khalid.
Farid memutuskan bahawa pemohon gagal menunjukkan bahawa terdapat malafaideh niat jahat dalam siasatan SPRM terhadap mereka, dengan menyatakan bahawa hanya sakwa sangka malafaideh tidak memadai. Hakim berkata Daim dan Naimah hanya perlu memfailkan permohonan di Mahkamah Session Kuala Lumpur jenayah untuk mencabar pertuduhan berkenaan. Saudara-saudara sekalian, keputusan yang kita baru dapat ini, yang baru diumumkan ini, pastinya akan menggemparkan lagi seluruh Malaysia. Kita berharap siasatan demi siasatan yang berkait dengan Daim Zainuddin ini tidak akan terhenti begitu saja. Kita harap Daim Zainuddin tetap lawan terus-menerus di mahkamah. Kerana istilah mengatakan, pepatah mengatakan, jangan takut kalau benar, takutlah kalau salah. Benar tetap benar, salah tetap salah. Yang akhirnya adalah kebenaran akan menang dan yang salah, kebatilan akan kalah juga akhirnya. Jadi kalau Daim Zainuddin dan keluarga berada di dalam kedudukan atau di sebelah pihak yang benar dan betul, jangan takut, lawanlah sampai kebenaran dapat diketengahkan. Selain daripada itu, tiada yang lebih baik, tiada yang lebih sempurna selain kebenaran ataupun pembersihan nama dilakukan di tempat yang betul. Pembersihan nama atau maruah dapat dikembalikan bukan melalui media massa, bukan melalui media cetak, bukan melalui sidang media, tetapi melalui pembuktian pembenaran di mahkamah. Jadi kalau benar Daim Zainuddin tidak ada melakukan apa-apa salah laku atau kesalahan berkaitan harta, pengisytiharan harta beliau, maka saya rasa dia akan menang juga nanti akhir di mahkamah. Tetapi kalau dia salah, memang akan terbuktilah kesalahan tersebut dan tidak akan ada lagi sakwa sangka. Jadi dengan ini dilaporkan Daim dan keluarganya gagal mendapatkan kebenaran untuk mencabar siasatan SPRM, kerana menurut Hakim Wan Ahmad Faridwan Saleh, beliau kata permohonan kebenaran simakan kehakiman tersebut telah pun ditolak dan beliau mengatakan bahawa perkara tersebut gagal kerana kerana hanya dengan sakwa sangka iaitu malafaideh tidak akan dapat memadai. Beliau kata pemohon gagal menunjukkan bahawa terdapat malafaideh atau niat jahat dalam siasatan SPRM terhadap mereka, dengan menyatakan bahawa hanya sakwa sangka malafaideh tidak memadai. Jadi itu sebabnya peguam yang mengendalikan ini iaitu hakim yang mengendalikan ini iaitu Wan Ahmad Faridwan Saleh menolak permohonan Daim dan juga keluarganya kerana kata beliau Farid memutuskan bahawa pemohon gagal menunjukkan bahawa terdapat malafaideh atau niat jahat dalam siasatan SPRM terhadap mereka, dengan mengatakan bahawa hanya sakwa sangka iaitu malafaideh tidak memadai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pas dah mula tunjuk muka sebenar, pas dah mula tunjuk wajah sebenar. Itu komen netizen berkaitan dengan pendedahan dan pembongkaran pada petang ini. Selain daripada itu, ada juga netizen yang kata, mungkinkah ini adalah langkah terakhir PAS untuk menunjukkan bahawa mereka adalah abang besar di dalam Perikatan Nasional, bagi menunjukkan secara sinis kepada parti yang lain ada dalam Perikatan Nasional, khususnya Parti Bersatu, bahawa mereka adalah parti yang terkuat dalam Perikatan Nasional, mempunyai suara dan kekuatan yang sebenar Perikatan Nasional. Persoalan ketiga yang menjadi pertaruhan ataupun perdebatan ialah, adakah dengan ini PAS juga sedang menunjukkan bahawa Bersatu sudah tidak punya guna apa-apa lagi dalam Perikatan Nasional? Selain itu, ada juga yang mengatakan, adakah PAS dan Bersatu akan bercerai tidak lama lagi?
Dan sudah tentu dengan apa yang dibentangkan pada petang ini akan menjadi perseteruan paling besar antara PAS dan juga UMNO. Hari ini diberitakan bahwa PAS akan bertanding jika kerusi menjadi kosong, kata Muhammad Amar, berkait dengan mengulas tentang keberangkalian 6 kerusi Parti Bersatu yang telah pun menyokong Anwar Ibrahim sebelum ini bakal dikosongkan dan diseru oleh Muhyiddin Yassin sendiri supaya dikosongkan untuk memberi laluan kepada pilihan raya kecil di kawasan tersebut yang dipanggil 6 Jahanam. Ini yang menjadi persoalan besar. Kalau PAS nak bertanding di 6 kawasan tersebut, apakah yang akan menimpa nasib kepada Parti Bersatu? Adakah Bersatu tidak akan bertanding di kawasan tersebut dan secara hati terbuka, dada menjadi lapang, membiarkan PAS bertanding di kawasan tersebut? Karena harus diingat, 6 kawasan tersebut adalah kerusi yang dimenangi atau dimiliki oleh Parti Bersatu. Jadi kalau PAS sudah menyatakan hasrat di hati, sudah menunjukkan wajah sebenar mereka untuk lebih berkuasa, maka adakah Bersatu akan terus memberi laluan secara percuma kepada PAS untuk memenangi kawasan tersebut kalaulah menang? Saya fikir dan saya rasa jauh sekali untuk membiarkan itu. Bersatu tidak akan membiarkan perkara itu berlaku. Tapi apabila PAS sudah menyatakan hasrat ini, tentunya ia sudah pun mencungkil hati para pemimpin Bersatu, khususnya presiden mereka yaitu Muhyiddin. Ini terjadi apabila baru sahaja Bersatu meluluskan pindahan perlembagaan, PAS sudah mengambil peluang. Adakah Bersatu akan diam saja? Dan adakah ini akan menunjukkan bahwa ada persengketaan baru antara PAS dan Bersatu akan muncul? Hari ini PAS menyatakan bersedia berdepan pilihan raya kecil PRK sekiranya ada kekosongan kerusi daripada Bersatu. Naib Presidennya sendiri yang menyatakan, yaitu Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, mengatakan bahawa perkara itu perlu menunggu keputusan daripada pertubuhan ROS dan proses itu mengambil masa yang lama. Mengikut maklumat yang kita terima, kata beliau, pemimpin Bersatu bersetuju memindah perlembagaan dan menerusi perlembagaan itu. Mana-mana ahli yang keluar atau memberi sokongan kepada parti lain akan terlucut jawatan mereka. Kata Amar lagi, Nik Amar, pindahan berkenan perlu mendapat kelulusan ROS dahulu. Prosesnya lama dan tidak tahu bila lengkap. Namun jika kata berlaku PRK, kita bertandinglah, kata beliau. Apa agak-agaknya perasaan Muhyiddin, perasaan Hamzah Zainuddin, perasaan ahli Parti Bersatu selepas mendengar mengetahui bahawa PAS nak sailang mereka? Apa perasaan Parti Bersatu apabila mengetahui Parti PAS seakan-akan mahu merebut 6 kerusi tersebut? Bukan lagi seakan-akan. Kalau PAS bertanding di sana, Bersatu pun bertanding, mana sudah perginya Perikatan Nasional? Nanti jadilah pula pertikaian nasional, nanti jadilah pula pertelingkahan nasional, nanti jadilah pula perebutan nasional. Bagaimana mau menang, bagaimana nak jadi kerajaan kalau awal-awal lagi dua parti ini sudah mula bertelaga untuk meletakkan calon? Saudara-saudara sekalian, Nik Amar berkata demikian ketika ditemui selepas istiadat pembukaan penggal Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan hari ini. Langkah itu susulan pindahan terhadap perkara 10 perlembagaan Parti Bersatu yang akan melucutkan serta-merta keahlian wakil rakyatnya jika menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak bertentangan dengan arahan atau pendirian parti. Sebelum ini, Presiden Parti Bersatu yaitu Muhyiddin Yassin berkata, jika 6 ahli parlimen berkenan kekal menyokong Perdana Menteri selaras dengan perkara 49E Perlembagaan Persekutuan,
Akta anti lompat parti akan berkuat kuasa, yaitu kerusi parlimen berkenan akan dikosongkan, kata Muhyiddin lagi. Menjadi perdebatan umum di media sosial sekarang ialah apa nasib Bersatu selepas ini. Adakah selepas ini Bersatu akan menyerahkan saja kerusi-kerusinya kepada parti PAS, dan parti PAS akan menjadi abang long, abang besar, big brother di dalam parti gabungan Perikatan Nasional. Dengan adanya amaran seakan ini daripada Muhammad Amar, yaitu PAS akan bertanding jika kerusi Bersatu kosong, ini sudah dapat menunjukkan wajah sebenar PAS yang sangat bercita-cita untuk memiliki kerusi parlimen yang lebih besar, mahu menjadi kerajaan pastilah. Tapi yang kita kesihan dan simpati sangat ialah apa nasib Parti Bersatu. Kalau PAS dah mahu meletakkan calon di 6 kerusi tersebut, pergi mana agak-agak Parti Bersatu selepas ini? Adakah mereka akan melukut digantang atau bagaimana? Kerana adakah Bersatu pula yang akan merayu supaya PAS tidak bertanding di 6 kerusi tersebut? Amat menduka citakan sekiranya pemilik kepada kerusi tersebut pula yang terpaksa merayu meminta supaya rakan mereka, yaitu PAS, pula jangan bertanding. Bukankah itu sesuatu perkara yang amat menduka citakan? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Isu baku teh ini menjadi pula sangat tular. Tapi jangan silap. Rupa-rupanya walaun para penyokong yang menggelar diri mereka penyokong PAS lupa. Sebenarnya PAS pernah melancarkan baku teh. Mereka pernah menggunakan kaedah masakan baku teh ini untuk memancing undi orang bukan Melayu atau pancing undi orang Cina satu ketika dahulu dalam pilihan raya di negeri Kelantan. Baru tahu tak apa, yang baru tahu. Tapi yang sudah lama tahu jangan buat-buat tak tahu. PAS juga pernah lancar baku teh dahulu, walaupun sekarang jadikan isu. Makanan tradisional orang Cina, baku teh hanya satu daripada 10 makanan tradisional di negara Malaysia yang rakyatnya pelbagai kaum ini disenaraikan dalam makanan warisan negara dalam pengisytiharan objek warisan 2024. Ia disenaraikan bersama makanan tradisi India yaitu uthapam, serta makanan tradisi dari Sabah dan Sarawak bersama makanan tradisi dari makanan orang Melayu. 24 Februari lalu, Pesuruhjaya Warisan Jabatan Warisan Negara Muhammad Muda Bahadin berkata, 10 makanan telah diwartakan sebagai objek warisan melalui kuasa yang diberikan kepadanya oleh subsection 49 dalam gulungan 1 Akta Warisan Kebangsaan 2005 Akta 645. Makanan-makanan itu antaranya adalah burasak, mi kolok, nasi ambeng, dodol kukus tahi minyak, kuih genggang dan kuih lapis, karas, uthapam, jeruk tuhau, dan air katira di samping baku teh tanpa menyebut ia halal atau tidak. Ini kerana selain baku teh yang dibuat oleh masyarakat keturunan Cina menggunakan tulang rusuk babi yang haram bagi orang Islam, PAS juga memperkenalkan halal baku teh yang dibuat daripada daging kambing atau ayam. Isu baku teh telah pun menjadi isu perkauman untuk menyerang kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, seolah-olah ia satu-satunya makanan yang diwartakan sebagai makanan tradisi Melayu. Nasi ambeng dan mi kolok berada dalam kategori makanan ruji, manakala dodol kukus tahi minyak, kuih genggang dan karas berada di dalam kategori kuih muih. Baku teh pula disenaraikan sebagai objek dalam kategori sup, manakala jeruk tuhau makanan pembuka selera dan katira minuman, kata Muhammad Muda. Untuk rekod, nasi ambeng adalah makanan etnik Jawa merangkumi hidangan nasi putih bersama pelbagai lauk seperti ayam kicap, rendang daging, sambal goreng, tauhu tampe,
kacang panjang bergedel serta serunding yang dihidungkan sama ada di dalam talam atau daun pisang. Menurut gambar yang disertakan di Harapan Daily ini, PAS pernah melancarkan halal bakute pada tahun 2018 lalu untuk menarik sokongan orang Cina sempena satu pilihan raya kecil. Namun sekarang Walaun atau penyokong PAS menjadikan makanan ini sebagai isu apabila disenaraikan dalam makanan warisan negara. Pada 8 Oktober tahun 2018 pernah PAS melalui Lajna Perpaduan Nasional telah memperkenalkan halal bakute, lapor media PAS melalui pas.org.my. Menurut laman itu, terdapat sebuah restoran bakute halal di Singapura yang menyediakan menu ini khusus untuk dinikmati oleh orang-orang Islam. Di sana mereka menggunakan daging dan tulang lembu atau kambing. Di negara kita, versi bakute halal masih belum dikenali ramai, lapor media itu. Bakute halal versi Lajnah Perpaduan Nasional disediakan khas oleh salah seorang ahli jawatan kuasa Lajnah Perpaduan Nasional berketurunan Cina, yaitu Puan Farah Fu Weiyi. Beliau memang mempunyai resepi rahsia semua herba yang diwarisi daripada mendiang ayahnya yang merupakan seorang peniaga bakute di Ipoh. Bakute halal yang dibuat oleh Lajnah Perpaduan Nasional menggunakan daging kambing atau ayam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.